Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masuk di dalam hadis Nabi SAW, hadis di dalam Sahih Al-Bukhari. Walaupun tidak tertib dah, saya baca ni lakoh sikit untuk hari ini ya. Iaitunya hadis yang ke-910 daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dia katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ightasala yawmal jumu'ah wa tatahhara bima istata'a min tuhrin thumma iddahana aw massa min tibin thumma raha falam yufarriq baina ithnain fasalla ma kutiba lah thumma idha kharaja al-imamu ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra. Maksudnya, sesiapa yang mandi pada hari Jumaat ni, walaupun kita hari Sabtu hari ni ambil sebagai ilmu sudah, siapa yang mandi pada hari Jumaat dan dia menyucikan tubuh badan dia suk sekadar yang dia kuasa boleh menyucikan, maknanya cuci sungguh daripada kepala sampai kaki dengan campu, dengan sabun, gerak kuku, beruh gigi, sugi, nak gonyuh semua. Lepas pada tu dia comor minyak sini maksudnya minyak bau lah, ataupun benda-benda hak bau sedap. Lepas pada tu dia pergi ke masjid, dia tak lakah belakang orang, maknanya tak ada pergi lewat dak lah, pergi awal-awal, tak lakah belakang orang. Maksud di sini boleh jadi setengah-setengah orang pergi lewat tapi nak duduk depan, lakah puak minta jalan, tak jalan sikit Sebab tu orang-orang yang pergi awal-awal pergi ke masjid hari Jumaat, duduklah sah awal. Lebih baik daripada kita mari pak duduk kat belakang, nanti nak cong kipas angin ataupun cong tempat pasal dia ingat ke tempat dia sokmo semaya Jumaat aku sini, tak ada dah tempat lain, gitu tak kena dah. Fa salla ma kutibalah, maka dia pun lepas pada tu dia semaya hak wajib, maksudnya semaya Jumaat lah, ataupun dia semaya tahiyatul masjid ke dan sebagainya. Thumma idza kharaja al-imamu ansata, lepas pada tu imam pun keluar. Imam keluar di sini maksudnya bukan keluar daripada masjid. Imam keluar untuk masuk, untuk naik atas mimbar. Nampak dah flow tu imam, tu imam naik. Gitu. Dia panggil imam belaka, dia tak panggil tok khatib. Nah, imam sini maksudnya orang nak berkhutbah. Sebab tu disunat bagi orang berkhutbah ni dia pergi lewat. Pergi dekat-dekat dengan nak sapa waktu khutbah, dia sapa apa tu. Kalau lah dia nak semaya tahiyatul masjid pun dia semaya, lepas tu naik lalu dah. Tak ada kena duk tunggu lama. Tapi tak ada arah di tempat-tempat kita ni, kalau dia cen sapa khutbah, orang hak cen tu dia rabah hati. 5 minit dah ni. Orang nak bayar zuhur dah ni. Orang tu orang nak khutbah tak hari lagi. Tu sebab tu setengah-setengah orang dia minta jadi awal sikit, orang nak khutbah mari duduk cokoh dalam masjid. พื่อความสบายใจ orang hak cen dia. Hak sebenarnya orang yang nak berkhutbah tu dia sunat pergi lewat. Orang yang nak semaya Jumaat pergi awal. Tu gitulah cara dia. Tapi hak nak rayak di sini ya, itu Nabi cerita apabila imam tu keluar, maka orang hak mari semaya Jumaat sana dia duduk dia ansata, duduk dia. Jangan kecek, jangan duduk cuek, jangan duduk tanya khabar, jangan duduk jabat salam, jangan yung kiau benda hak tak ada sakut dengan khutbah, jangan.
ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, maka diberi ampun kepada orang itu di antara Jumaat ni sampai Jumaat depan. Apung dosa dia. Maksudnya kalau dia ada salah silap gapa-gapa cuang wela seminggu hak dia dok buat tu, insya-Allah apung habis. Sampai ke Jumaat depan pula. Ya pergi pula semaya Jumaat depan. Ha ni gambar kepada kita katanya orang Islam ni adalah orang tak ada dosa. Orang Islam orang tak ada dosa. Kecuali orang tu yang buat dosa besar, ha tu tak ada arah. Dosa kecil-kecil ni ada cerak anak orang ada belaka. Dengan mata, telinga, kaki, perut, anggota tubuh badan kita cerak kena ada. Tapi Allah Taala dia murah nak ampun dosa melalui ambil semaya, jalan pergi ke masjid, semaya Jumaat, baca Quran, zikir, selawat ke atas Nabi. Ha, lepas tu termasuknya semaya Jumaat. Banyak benda-benda yang boleh menghapuskan dosa-dosa kita ni memang banyak. Ha, ni satu hadis untuk kita mulakan pada hari ni. Jadi kemarin saya tulis siap dah tapi tak ada mari baca kepada kita semua, iaitu kisah hidup para sahabat Nabi SAW. Sudah pun 13 orang dah kita baca. Jadi sebagai gati kemarin pagi hari Jumaat ni, gati pada hari ni, iaitu orang yang ke-14, 15 dan 16. Nah, kita dengar sebagai tak ada duk hurai panjang sebab ia sejarah ya, benda hak siap dah. Saya ambil ni daripada kitab Tahzib Siyar A'lamin Nubala bagi Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Uthman Az-Zahabi, juzuk 1 muka 20 sampai 21, dan kitab Al-A'lam li Khairuddin Az-Zirikli, juzuk yang kedua muka 171. Orang yang pertama iaitu Abu Huzaifah. Bukan Huzaifah dah, Abu Huzaifah radhiyallahu anhu. Beliau adalah penghulu yang agung. Tok Nabi ya. Tok Nabi masa duduk Mekah. Bernamanya apa? Mihsyam Abu Huzaifah, anak seorang syekh jahiliyah. Syekh jahiliyah ni maknanya pak dia orang kedebel, orang pasal itipun dalam masa jahiliyah, namanya Utbah bin Rabi'ah bin Abdu Syams bin Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab Al-Qurashi Al-Abshami Al-Badri. Ni diistilah kepada dia Al-Badri ni maknanya Abu Huzaifah ni orang yang pergi Badar. Lepas tu mati dalam pergi Badar dia, kalau tak silap saya dah. Gitulah. Lepas tu bukan dia tak ada mati dalam pergi Badar, dia mati pergi dalam Al-Yamamah, tapi dia pergi Badar. Beliau memeluk Islam sejak dari awal Islam, sebelum para sahabat berhimpun di Darul Arqam lagi. Maknanya awal-awal Islam lagi, tekah Nabi sebar dengan secara sembunyi, senyap-senyap. Nah, beliau berhijrah ke negeri Al-Habasyah 2 kali. Isterinya melahirkan anak di negeri Al-Habasyah ketika hijrah ke sana, bernama Muhammad bin Abi Huzaifah. Selepas tu beliau berpindah ke kota Al-Madinatul Munawwarah. Beliau mengikuti peperangan Badar, perang Uhud, perang Al-Khandaq, dan semua peperangan. Beliau mati syahid pada peperangan Al-Yamamah pada tahun yang ke-12 Hijrah. Ni seorang sahabat, walaupun cerita dia nak tanya awal dia masih Islam, tapi cerita dia sekadar ni. Yang kedua iaitu orang yang ke-15, Abu Hashim radhiyallahu anhu, adik-beradik kepada Abu Huzaifah saat ni. Ni dia Tahzib Siyar A'lamin Nubala bagi Imam Syamsuddin Az-Zahabi, juzuk 1 muka 21. Cerita dia iaitu beliau ialah Abu Hashim bin Utbah, saudara Abu Huzaifah. Ni hak saat ni dia adik-beradik. Seorang anak syekh jahiliyah juga. Dia pak tular. Nah, Utbah bin Rabi'ah bin Abdu Syam bin Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab Al-Qurashi Al-Abshami.
Beliau adalah saudara seibu dengan sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Ni tengok. Dia pasal Sabson, dua orang ni sepak. Tapi Abu Hashim ni mu'tula dengan Mus'ab bin Umair. Dan menjadi bapa saudara sebelah ibu bagi Muawiyah bin Abi Sufyan. Kat tu pula. Beliau lewat memeluk Islam. Abang dia saat ni masuk Islam lama dah, tapi dia masuk Islam ni iaitu bila memeluk Islam pada tahun pembukaan kota Mekah. Tahun yang ke-8 dah. Dekat-dekat dengan Nabi nak mati tak berapa tahun. Tu lama dah. Tetapi elok cara hidupnya dalam Islam. Lepas pada dia masuk Islam, alhamdulillah, beliau berjihad dan berpindah ke negeri Asyam. Dia riwayat hadis dari Nabi SAW yang terdapat di dalam Sunan At-Tirmizi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Beliau wafat dalam masa pemerintahan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ada cerita sikit, Samurah bin Saham menceritakan bahawa saya dan Muawiyah menziarahi Abu Hashim bin Utbah setelah beliau ditikar. Dekat-dekat nak mati lah. Abu Hashim ni menangis, terio air mata mengalir. Maka Muawiyah bertanya, apakah yang menyebabkan bapa saudara menangis? Dia saya bukan mati selalu dah lah. Dia teriak, adakah kerana terlalu sakit atau kerana ingin kepada ke dunia Ni Muawiyah tanya ni. Beliau pun menjawab, semuanya bukan. Tak, aku tak ada nak kepada ke dunia tak ada sakit apa ni. Walaupun dia kena tikar dah. Tetapi ada suatu perjanjian yang Rasulullah SAW berjanji dengan saya yang saya tidak sempat mengambilnya. Ni dia ingat hak adil. Janji Nabi janji dengan dia. Janji pun tak ada besar mana ni. Tapi dah kau nak buat kau Nabi janji dengan dia berasa nak tunai janji saat ni. Maka beliau ditanya, wahai Abu Hashim, semoga anda akan mendapat harta. Saya terjemuh itu apa? Terjemuh silap sikit ni. Dalam kitab Arabnya, Nabi janji dengan dia, mung kena harta benda mung, maknanya mung adalah satu keberkatan, kebaikan belum pada kamu mati dan lepas pada kamu mati. Nabi janji lagi tu dengan dia. Jadi apabila dia royak kepada Muawiyah, maka Muawiyah pun kecek dengan dia, wahai Abu Hashim, semoga anda akan mendapat harta benda yang akan dibahagi kepada orang ramai. Maknanya harta benda mu ada sikit sebanyak hak Nabi janji tu, maka mu tunailah. Lepas tu akan diberkati harta benda mu yang kamu beri sedekah kepada orang tu, kepada orang ni dan sebagainya. Ni cerita dari Abu Hashim. Masuk pula di dalam orang yang ke-12, Salim, hamba Abu Huzaifah. Ni hak baca mula-mula saat ni Abu Huzaifah. Hak ni Salim tapi hamba dia. Masuk Islam juga ni. Di dalam kitab Tahzib Siyar A'lamin Nubala, juzuk 1 muka 21. Salim ni ialah Salim bin Ma'qil, berasal dari Istakhr. Saya pun tak pandai agak nak baca ni. Alif sa ta khara. Baca lagi tu Istakhr. Beliau memeluk Islam dari awal dan beliau adalah seorang alim. Jadi hamba tapi orang alim, wahim ngaji. Beliau menjadi hamba kepada Abu Huzaifah kerana isteri Abu Huzaifah yang bernama Subaitah binti Ya'ar al-Ansariyah, maka diberi nama Salim sebagai hamba kepada Abu Huzaifah. Maknanya dia naik tanak hamba dah, tapi dia pergi menikah dengan anak saudara Abu Huzaifah saat ni. Kira tanya tak apalah, kau nama dia jadi hamba kepada Abu Huzaifah.
Abdullah bin Umar berkata, Salim pernah menjadi imam kepada golongan Muhajirin. Ni yang datang dari kota Mekah ketika sampai ke kota Al-Madinah. Maknanya dia asal orang Mekah belaka ni, beralih hidup di Madinah, biasa naik jadi tok imam kerana beliau adalah seorang yang pandai membaca Al-Quran. Tuai hamba, masya-Allah, ni kita duk nak ni tak. Jadi nampak nak kepada Quran. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, nah katanya kan, pada suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat datang untuk giliran saya. Ni Aisyah ni. Ya Nabi seadik-adik orang dalam giliran apa? Giliran bini. Alhamdulillah. Maka Aisyah kata kan, dah Nabi mari lewat hak gilir dia. Giliran malam dia ke hari dia. Maka saya bertanya Rasulullah, apakah yang menyebabkan Rasulullah datang lewat? Ni Aisyah tanya. Maka baginda menjawab, sesungguhnya ada seorang dalam masjid yang sangat elok suara bacaan Al-Quran. Ni Salim dah ni. Duk baca Quran. Nabi dengar dia duk baca Quran tu dah. Siapakah Nabi? Galik. Sedap sungguh baca. Maka baginda membuka tirai dan keluar mendengar suara untuk apa? Yang sedang membaca Al-Quran itu. Tiba-tiba didapati bahawa orang itu ialah Salim, hamba bagi Abu Huzaifah. Masya Allah. Siapakah Nabi sendiri rasa terikat hati dengan orang baca Quran sedap. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Alhamdulillahillazi ja'ala fi ummati mithlak. Maksudnya apa? Maha suci ataupun segala puji bagi Allah yang Allah Ta'ala jadikan dari kalangan umat aku ni serupa dengan mung. Maknanya Nabi doa ni, alhamdulillah mung orang sedap baca Quran, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan jadikan orang umat aku ni serupa dengan mung baca Quran sedap. Tu suara sedap, kena dengan hukum tajwid, makhraj dan sebagainya. Alhamdulillah. Beliau meninggal dunia dalam peperangan Al-Yamamah. Di tangannya memegang bendera golongan Al-Muhajirin. Masa perang mati situ, kena tikai kau kena Allah galiknya, kena tikai dengan kena panah. Dua tu. Ini ayat tanya. Beberapa sahabat yang kita dengar pada hari ini, semoga ia menjadi semangat bagi hidup kita dah untuk menemui masa depan kita. Wallahu alam, Tuhan nak takdir lagu mana hidup kita, tapi apabila kita dengar hidup sahabat-sahabat ni, kita berasa semangat dengan gerbang, dengan sungguh. Walaupun mati pun kita pun kena turut juga jejak langkah para sahabat yang mati mulia dan hidup dia di akhirat pun alhamdulillah syurga lah. Dalam akhirat sekali lagi kita pun pakai nak turut Nabi, turut para sahabat belaka. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.